أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sehingga ke saat ini. Termasuk nikmat kita dapat menghayati keindahan hidup di bulan yang mulia, bulan Ramadan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan kuliah tafsir kita. Dan hari ini insyaAllah kita cuba sama-sama baca dan ikhtiar untuk tengok makna dan tadabbur ayat-ayat daripada surah At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Perbuatan bermegah-megah dan berlomba-lomba telah banyak melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, jangan sekali-kali kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Thumma kalla saufa ta'lamun, sekali lagi jangan kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, jangan sekali-kali sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. La tarawunnal jahim, pasti kamu akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian kamu akan melihatnya dengan ainul yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang telah dikecapi semasa kamu hidup di dunia ini. Sadaqallahul azim. Itu secara umum makna-makna daripada ayat-ayat daripada surah At-Takatsur. Secara umumnya surah ini nak menceritakan kepada kita tentang situasi kita manusia semenjak daripada dulu sampai ke sekarang. Kebanyakan manusia leka dan lalai dengan kehidupan di dunia ini sehingga mereka lupa akan tanggungjawab, lupa akan kematian yang sedang datang menanti setiap daripada kita manusia. Dan daripada surah ini juga menceritakan tentang semua daripada kita akan disoal oleh Allah SWT di akhirat kelak, termasuk tentang kepelbagaian nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Surah ini juga meyakinkan kita tentang kewujudan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan daripada situ kita boleh mengambil kesimpulan mudah bahawasanya hati kita, jiwa kita penting untuk kita rawati, antaranya dengan cara kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu memperbanyak mengingati nikmat dan dalam masa yang sama mengingati kematian kita. Dan salah satu cara juga untuk kita melembutkan hati-hati kita adalah dengan menziarahi kubur, dengan tujuan untuk mengingatkan kita tentang kematian dan semua kita akan berakhir di alam kubur sebelum dibangkitkan oleh Allah di akhirat kelak. Baik, surah ini dimulakan dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Sebagaimana kita tahu, alhaakum dia berkait dengan tabiat kebanyakan manusia suka
bermegah-megah sehingga melalaikan mereka, melupakan mereka, melekakan mereka daripada matlamat asal sebenarnya penciptaan Allah SWT terhadap kita manusia, iaitu untuk taat, patuh, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakum, sebahagian ulama kata berasal daripada kalimah al-ilha, iaitu ansakum, perkara yang kita fikir, yang kita hidup seharian sehingga melupakan kita dan sehingga menyibukkan kita. Dan dia berkaitan rapat dengan al-lahu. Al-lahu ni maknanya kita sibuk dengan perkara-perkara yang remeh-temeh. Kita tidak urus kehidupan kita, masa kita ni mengikut aulawiyat, keutamaan yang sepatutnya kita ambil perhatian. Keutamaan kita dalam kehidupan adalah untuk beribadat, untuk kita taat kepada Allah SWT. Masalah kita nak makan minum, masalah kita nak berseronok, masalah-masalah lain itu masalah kedua, ketiga. Masalah utama adalah kita mesti pastikan kehidupan kita ni berada di atas landasan yang betul, landasan yang benar, mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila mari ayat ataupun kalimah alhaakum, kita boleh tafsir banyak makna yang akhirnya boleh memberi kebaikan kepada kita. Alhaakum maknanya bermegah-megah, kita leka, kita sibuk dengan dunia ini sehingga kita lupa tanggungjawab kita untuk kita kenal siapa kita dan siapa pencipta kita. Dan kita lupa untuk taat dan patuh kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan kita lalai daripada buat persiapan untuk menuju ke alam akhirat, ke alam kubur. Dan kesan daripada alhaakum juga kerana kesibukan kita, kerana kita sampai tahap kita dah betul-betul sayang dengan dunia ni, kerana pada pandangan kita terlalu banyak nikmat sehingga kita rasa nikmat ini boleh kekal dan boleh mengekalkan kita, maka menyebabkan kita berlari dalam dunia ini, hidup dalam dunia ini sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disebutkan manusia ni sebenarnya apabila dia terlalu seronok dengan dunia, hatta sekiranya ada bersama dia satu kawasan, satu lembah daripada emas dan perak pun, manusia tidak akan puas. Dia akan terus lagi cuba untuk himpun, untuk pastikan semuanya adalah milik dia. Sedangkan satu hadis ada menyebut daripada Nabi SAW, manusia sampai satu tahap dia akan sentiasa ingat kepada harta benda dia. Sedangkan yang sebenarnya harta benda dia ni, yang pasti adalah apa yang dia makan. Jadi kita makan banyak mana dalam setiap masa, dalam setiap hari, itulah sebenarnya harta kita. Dan harta kita ni akan berakhir dengan ma akalta fa afnaita. Apa yang kita makan akhirnya akan jadi najis. Au labista fa ablaita. Ataupun harta kita ni berkait dengan apa yang kita pakai. Sama ada pakaian kita ni murah ataupun mahal, akhirnya dia akan buruk juga. Dia akan lusuh juga. Itulah harta kita. Au ma tasaddaqta fa amdait. Ataupun sebahagian orang daripada harta tu dia sedekah. Dia bayar zakat, dia infak, dia tolong orang, dia buat kebaikan dengan harta dia. Ini akan kekal, akan berterusan dibawa sampai ke hari kiamat, ke akhirat. Itulah harta sebenar. Tapi asasnya Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, alhaakum, kebanyakan manusia ni leka. Kebanyakan manusia ni lalai. Alpa, kerana terlalu sibuk fikir tentang dunia, termasuk dalam urusan
bermegah-megah, berbangga, sibuk kupu harta, sibuk untuk tonjolkan kelebihan keturunan dia, yang akan menyebabkan seseorang itu terpaling daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu sibuk, maka pemikiran dia, perancangan dia berkait dengan dunia. Dan bahayanya, manusia akan sanggup melakukan apa saja. Apabila manusia leka kepada Allah, tidak taat kepada Allah, dia boleh bawa kepada kekufuran. Apabila manusia ni kufur, tidak syukur kepada Allah, dia akan terdorong untuk melakukan perkara-perkara lain. Dia sanggup melakukan kezaliman, dia sanggup melakukan pembunuhan, dia sanggup melakukan apa saja termasuk pengkhianatan, pembohongan, semua sekali. Kerana apa? Kerana bertitik tolak daripada al-hakum. Kerana sibuk dengan dunia. Sebab itulah banyak ayat-ayat Quran yang cerita kepada kita supaya kita ambil iktibar. Antaranya daripada surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-9. Rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah nikmat, termasuk nikmat harta benda, nikmat keturunan, anak-anak, pengaruh apa semua sekali, menyebabkan kita ni leka daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jika sesiapa yang buat perkara tersebut, leka dengan dunia, mereka inilah sebenarnya golongan yang rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang manusia bermegah-megah, leka sebenarnya, Allah Ta'ala sebut at-takathur. Alhaakumut takathur. At-takathur kerana bermegah-megah dengan pengaruh, dengan harta, kerana berlomba-lomba untuk menghimpunkan harta, berlomba-lomba untuk fikir tentang kesenangan peringkat dunia sahaja. Manusia ni suka berlomba-lomba, bermegah-megah. Dia kadang-kadang dia suka, dia berusaha untuk kalau boleh satu dunia. Nak tahu bahawa dia ni hidup dalam keadaan mewah. Hidup dengan gaya mewah, hidup dalam keadaan senang lenang. Cara makan, cara pakai, cara tidur, rumah, kereta, semua sekali. Ini tabiat manusia. Dia termasuk dalam golongan al-hakum. Orang yang leka, orang yang lalai. Kerana at-takathur. Kerana duk sibuk dengan himpun harta dan bermegah-megah di samping himpun, dan tanpa dia fikir sebenarnya golongan ni golongan yang lupa tentang tanggungjawab, termasuk di sudut zakat, di sudut infak, di sudut pastikan harta yang dia kumpul tu bebas daripada harta yang haram, daripada benda-benda yang syubhat. Mereka lupa kalau termasuk dalam golongan ni. Sebagaimana ada hadis yang disebut, manusia ni sampai satu tahap, Allah Ta'ala apabila dia nak beri peluang kepada manusia hidup lama, sampai ke tua. Tua tu kita kata bila masuk 5 siri ke atas tu, kira nak menuju ke tua lah. 50 ke, 70 ke, 100 ke, tua. Yahram ibnu Adam. Anak-anak Adam manusia kita ni, semuanya akan tua kalau Allah Ta'ala beri peluang hidup. Tapi walaupun tua, letih, tak ada kederak kita panggil, makan pun dah tak lalu, gigi pun cabut habis, tapi dalam pemikiran dia tu tetap ada dua benda. Kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama, al-hirs wal-amal. Yang pertama, teringat dia, tomok dia, temo'o dia kepada kehidupan dunia dan segala isinya. Harta, pangkat, pengaruh, kuasa. Yang kedua, al-amal, iaitu angan-angan. Angan-angan ni, kita terjemah angan-angan mak jening lah. Walaupun dah tua, tapi angan-angan itu terlalu tinggi. Seolah melepasi hak umur dia. Dia semakin tua, memang semakin dekat dah dengan mati. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya.
harta benda, anak pinak, pengaruh, pangkat, kesenangan dunia sebenarnya semua perhiasan. Hanya perhiasan, Allah Ta'ala kata. Bukan satu qimah, bukan satu nilai yang menjadi keutamaan kita manusia yang perlu kita ambil perhatian semasa kita hidup atas dunia. Wal baqiyat. Tetapi yang qimah sebenar, nilai sebenar dalam kehidupan yang kekal, boleh bawa sampai ke akhirat, sampai ke dalam kubur adalah as-salihat. Benda-benda soleh. Benda-benda yang baik. Dalam hadis yang lain juga ada disebut macam mana disebut tadi berkait dengan harta benda ni, yang mana takdirnya semua kita manusia ni suka belaka pada harta benda ni semua kalau boleh. Semua nak jadi kaya belaka. Semua nak harta banyak belaka. Apabila sebut harta ni, dia berkait dengan 3 yang disebut tadi, ma akala fa'afna. Harta benda kita guna sebab apa? Sebab nak makan. Orang sanggup habis duit beratus-ratus, beribu-ribu, kadang-kadang berpuluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu sekali makan. Tetapi kesudahannya macam mana? Kesudahannya masuk dalam perut, silap-silap sakit perut, ataupun semuanya akan jadi najis belaka kebanyakannya. Dan begitu juga berkait dengan pakaian. Pakaian ni sama ada pakaian zahir kita pakai ataupun yang mengiringi kita dengan rumah, pakaian di sudut rumah tempat kita nak tinggal, pakaian di sudut kenderaan, semua sekali. Kadang-kadang orang ni sanggup habis berpuluh-puluh ribu kerana pakaian, beratus-ratus ribu, berjuta-juta, bahkan kadang-kadang berpuluh-puluh juta kerana berkait dengan pakaian. Akhir sekali pakaian macam mana? Sama ada kita gemuk jadi tak muat, ataupun kalau kita pakai lama sangat, sampai 10 tahun, 20 tahun, dia akan jadi buruk, jadi lusuh. Ataupun ma tasaddaqa au tasaddaqa fa amda, ataupun yang berkait dengan kita ambil sumber tu daripada sumber yang halal betul, jauh daripada syubhat, kemudian kita ingat bahawasanya nikmat ni mari daripada Allah SWT. Melalui kita, ujian daripada Allah SWT. Jadi macam mana kita urus? Kalau kita urus dengan betul, mengikut kehendak Allah SWT, maka dia jadi aset kepada kita di akhirat kelak. Wa ma siwa dzalika fadzahibun. Selain daripada tu, semuanya akan pergi, meninggalkan kita. Banyak mana pun aset dalam bank yang kita simpan, sama ada orang tahu ataupun orang tidak tahu, apabila kita mati, habis. Wa tarikuhu linnas. Semuanya akan ditinggalkan kepada manusia. Dalam hadis yang lain disebut, kita manusia ni apabila meninggal, yang mengiringi kita ke kubur ni 3 benda besar. 2 akan balik semula. Balik dalam kehidupan dunia. Kita tak balik lah sebab kita dah mati. Yang tinggal bersama kita adalah 1 daripada 3. Yang ikut kita, ahli keluarga kita, mengiringi jenazah kita, harta benda kita, sama ada pangkat, sama ada pengaruh, sama ada semua ikut kita, dan amalan kita, aktiviti harian kita semasa kita hidup atas dunia. Ahli kita, keluarga kita, harta benda kita, semua akan meninggalkan kita. Yang akan kekal bersama kita adalah amalan kita. Jadi kalau amalan kita berkait dengan hanya fikir tentang kehidupan dunia, bermegah-megah dengan dunia, sanggup buat apa saja tanpa fikir dosa pahala, tanpa fikir syurga neraka, maka saat ini kita akan merasa pada masa itulah kita akan merasa satu kerugian yang besar. Kebanyakan manusianya ada yang sedar dan ramai juga yang tidak sedar dengan situasi ini, hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah dia masuk kubur, maknanya sehingga matilah. Kita kata manusia ni apabila mati baru sedar, apabila tanah dalam kubur baru sedar. Ataupun hatta zurtumul maqabir, kebanggaan, kesombongan sesetengah manusia ni sehingga berbangga dengan hatta dengan kaum keluarga yang telah mati pun. Maknanya sanggup sebut tentang kubur, bukan nak ingat kepada mati,
tapi nak gambarkan dia ni daripada keturunan orang yang hebat-hebat, orang yang kaya-kaya. Dan dia berkait dengan sebab turun. Sebab turun ayat ni berkait dengan apa? Pernah berlaku zaman dulu. Dan benda sampai sekarang ni pun berlaku juga. Dua kabilah, setengah kata Bani Harisah dengan Bani Haris. Dua kabilah ni sampai satu tahap apabila akal telah dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan bicara tentang bermegah-megah. Tafakharu wa takatharu. Dia bermegah, maknanya kabilah dia ni banyak harta. Kabilah dia ni terdiri daripada pemimpin-pemimpin yang hebat. Sejarah gini dia sebut belaka. Sehingga ada di kalangan dia tu, apabila puas dia duk sebut tentang hak hidup, sebut pula tentang kaum keluarga dia ni, kabilah dia ni hak mati dah. Keturunan dia ni, keturunan ni. Pak Hing ke, Pak Mak ke, apa semua sekali. Jaguh ni, apa semua sekali. Siapa ke tunjuk dalam kubur ni, orang ni. Siapa tahap tu. Ada juga yang sebut makna alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tapi asasnya siapa ke maqabir ni makna siapa ke tempat kubur. Makna siapa ke manusia ni pergi ziarah tempat kekal dia. Semasa dia duduk atas dunia, tempat kekal dia di alam kubur sebelum Allah Ta'ala bangkit di akhirat kelak. Jadi kalau kita perhati, manusia ni apabila dia mati, apa untungnya? Yang dia duk bubuk, sanggup balas, sanggup khianat, sanggup apa? Yang berkait dengan kekayaan, berkait dengan kekuatan, berkait dengan pangkat, pengaruh, kuasa. Apa yang akan berlaku selepas pergi kubur? Tak ada apa-apa. Ia hanya tinggal amalan dia daripada niat yang betul dan cara yang betul. Mengikut Islam. Mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah apa yang kita boleh terima, hakikat sebenar risalah dakwah yang dibawa oleh semua Nabi-Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, ramai orang yang tidak sedar tentang kebenaran kecuali selepas dia mati. Ataupun saat-saat ketika dia nak berdepan dengan kematian, barulah dia sedar sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Quran adalah perkara yang sebenar. Bila masanya? Selepas manusia masuk kubur. Jadi sebab itulah apabila sebut kubur ni, dia ada kisah, dia ada sejarahnya. Peringkat awal sebab orang jahiliah zaman dulu apabila mati pergi kubur, dia menangis, dia meraung apa semua sekali. Menyebabkan Nabi SAW peringkat awal, ala qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Peringkat awal maknanya tidak dibenar ziarah kubur. Tetapi ala fazuruha. Sampai satu tahap Nabi izin pula. Sebab apa? Sebab kadang-kadang penting ziarah kubur ni bukan untuk melihat perhiasan batu-batu nisan yang ada di kubur-kubur. Bukan untuk kita bermegah pula. Orang yang dah mati, tak ada faedah apa pun kita duk hiasi kubur dia. Yang berfaedah adalah amalan dia dan doa berterusan daripada kita yang masih hidup, termasuk terutamanya anak-anak kepada mak ayah dia. Tapi Nabi SAW minta supaya kita ziarah kubur ni, fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Ini asas. Apa tujuan Nabi SAW izinkan ziarah kubur ni adalah untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Asasnya ziarah kubur bukan untuk si mati. Si mati pun boleh juga. Untuk si mati ni tak semesti kena pergi kubur baru doa pada dia. Kita duduk di rumah, kita duduk atas kereta, kita duduk dalam masjid pun, kita doa. Macam contohnya kita doa kepada ayah mak kita. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Doa kita ni kena setiap masa. Sebab dialah yang melahirkan kita. Dialah yang membesarkan kita. Nak boleh kalau kita besar ni, tanggungjawab seorang ayah, seorang mak ni terlalu besar.
Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak balas dengan harta benda. Asasnya, kita kena banyak berdoa kepada ayah, mak kita. Tetapi apabila kita berkait dengan kubur ni, asasnya adalah untuk kita sendiri, kita yang masih hidup. Jadi bayangkan kalau contohnya kubur ni dihiasi. Semua kubur ni dihiasi dengan batu nisan yang comel, dengan bangunan yang comel. Jadi kita galik pula dengan hiasan tu. Masa mana kita ni ingat pada akhirat? Sedangkan tujuan utama kita ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kita tentang kematian. Apabila kita tengok batu nisan, apabila kita tengok tanah, apabila kita tengok ramah, semua ni hok mati belaka. Jadi kita hidup ni segar macam mana pun akan sampai satu tahap yang kita akan pergi ke situ. Dalam hadis yang lain juga disebut, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Peringkat awal aku tegah kamu daripada ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ni boleh kamu ziarah. Sebab apa? Fa innaha turiqul qalb. Sebab dia boleh melembutkan hati kita. Ya, seseorang ni, semua orang bila ingat pada mati, sebenarnya dia mari perasaan takut. Sebab tu setengah orang dia tak si kecek bab mati. Hatta kalau boleh gak, hatta sistem pendidikan pun tak si masuk bahagian pendidikan mengenai macam mana nak lembutkan hati anak-anak kita semenjak daripada kecil lagi. Didik motivasi dia supaya dia ingat kepada mati. Sebab kita tahu sebenarnya kalau orang silap faham tentang sebut kematian ni, dia rasa apabila sebut mati, sebut azab neraka Allah SWT ni, macam menyebabkan seseorang tu tidak bersemangat untuk bekerja. Kesilapan. Hak sebenarnya, apabila kita dididik semenjak daripada kecil lagi, sebut tentang kematian, sebut tentang azab kubur, ini memberi motivasi sebenarnya. Kita kena yakin ia merupakan satu rangsangan, satu dorongan. Didikkan semenjak daripada kecil lagi, anak-anak kita ingat pada mati. Jadi apabila dia ingat semenjak kecil tentang kematian, dia membesar dalam keadaan bertakwa kepada Allah SWT. Sebab dia yakin apa saja yang dia buat, apa saja yang dia fikir, apa saja yang dia kata, semuanya akan direkod oleh Allah SWT melalui para malaikatnya. Itu dorongan hak sebenar. Jadi termasuk apabila kita ziarah kubur ni, apabila kita pergi ke kubur, contohnya ataupun kita bawa anak-anak kita ziarah kubur, tujuannya untuk melembutkan hati-hati kita. Wa tudmi'ul aina. Dan apabila hati kita lembut, dia boleh mengalirkan air mata. Masa kita ziarah orang mati itu, sama ada ayah kita ke, sama ada mak kita ke, sama ada saudara-saudara kita ke, masa hidup atas dunia macam mana. Contohnya mungkin baik kita dengan dia tapi dia pergi dulu. Ataupun kalau kita seorang anak, kita ingat banyak benda yang kita tidak buat kebaikan kepada dia masa dia hidup, tiba-tiba mati. Contohnya menyebabkan kita rasa sedih. Jadi dia boleh mengalirkan air mata. Wa tudzakkirul akhirah. Dan memanglah bila kita duduk kubur ni, kita ingat macam-macam mana pun, semua manusia akan masuk lubang kubur. Dan kita yakin sepenuh dengan ilmu, kefahaman, keyakinan yang kita belajar, yang kita faham, selepas pada kubur semua sekali, semua akan berlaku hari kiamat. Semua akan menghadap Allah SWT. Jadi itu antara berkaitan dengan kubur. Sebab itulah ayat ni dia sebut khusus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ayat seterusnya, kalla saufa ta'lamun. Kalla maknanya sepatutnya kamu tidak macam tu. Jangan sekali-kali kamu berfikiran, kamu buat macam orang yang leka, orang yang lalai. Sebab apa? Sebab saufa ta'lamun. Kamu akan tahu. Kamu akan tahu ni, sebab ini ayat yang ketiga. Ayat keempat pun, summa kalla saufa ta'lamun. Jangan buat macam tu sepatutnya. Sebab kamu akan tahu. Jadi sebahagian ulama kata, dia ulang-ulang ni litakkid, untuk mengukuhkan, untuk menguatkan. Maknanya memang pasti kamu akan tahu. Apa yang kamu fikir tu sebenarnya tidak sepatutnya. Apa yang kamu fikir tentang dunia yang kekal ni sebenarnya tidak. Dunia dan nikmat dunia ni hanya sementara. Itu maksud dia. Ataupun
bermaksud dia ulang-ulang ni dia nak cerita saufa ta'lamu yang pertama memberi makna lain, saufa ta'lamun ayat yang kedua ni memberi makna lain. Contohnya, kalla saufa ta'lamun ini dikhususkan untuk orang yang kufur kepada Allah. Orang kufur kepada Allah pun dia akan tahu akhirnya bila dia mati. Thumma kalla saufa ta'lamun, orang yang beriman pun juga apabila mati dia akan tahu. Ataupun kalla saufa ta'lamun ni kamu akan tahu tentang hakikat dunia ketika mana? Inda huduri sakaratil maut. Ketika sakaratul maut, seseorang apabila dia berada di peringkat sakaratil maut, saat-saat akhir dah nak meninggal dunia, pada masa tu dia akan tahulah hakikat dunia hak sebenar dan keputusan daripada segala kehidupan dan amalan dia semasa dia hidup atas dunia. Thumma kalla saufa ta'lamun. Yang ayat kedua ni, ayat yang keempat ni, thumma kalla saufa ta'lamun ni, dia akan tahu idza dakhalal qabr. Apabila orang masuk kubur baru tahu. Itu antara makna-makna yang diberi oleh Tok Alim kita. Apa pun yang penting kepada kita, ayat dalam surah Qaf juga ada menyebut. Qaf, surah Qaf ayat yang ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Kebanyakan daripada kita ni, kita lalai. Kita leka dengan hakikat kehidupan dunia dan akhirat sebenarnya. Bila kita tahu, fakashafna anka ghita'aka. Apabila sampai masanya, sama ada di alam kubur, ataupun sebelum mati, ataupun dibangkitkan di alam kubur, pada masa itulah fakashafna anka ghita'aka. Mata kita ni ataupun mata hati kita yang sebelum ni tak nampak, Allah Taala buang dia punya hijab tu. Pada masa tu nampak fabasarukal yauma hadid. Pada masa tu pandangan matamu ni memang jelas, memang tajam, memang akan nampak semua. Itu maksud kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Sebab itulah ada hadis yang menyebut dunia ni law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Yang Allah Taala ulang-ulang ni, kamu akan tahu hakikat dunia. Sebab apa? Sebab dunia ni nak suruh kita betul-betul akhirnya faham bahawasanya dunia ni walaupun penuh dengan nikmat yang mana kita suka sehingga kita ralik, sebenarnya di sisi Allah hanyalah janaha ba'udah. Macam sebelah sayap nyamuk je. Tak ada nilai sikit abu. Banding dengan nikmat yang Allah Ta'ala sedia di akhirat kelak. Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Benda yang tak pernah manusia tengok, nikmat yang tak pernah manusia dengar, dan nikmat yang tak pernah terlintas dalam pemikiran hati kita manusia. Hatta hak terlintas pun. Kita ni kerana kenikmatan atas dunia ni kadang-kadang hak mana terlintas kita nak buat contohnya. Terlintas kita gambarkan macam mana keindahan dunia melalui pemandangan yang menarik, pemandangan menghijau dalam hutan contohnya. Jadi kita nak takbirkan khayalan kita tu dalam rumah kita contohnya. Ataupun kita berada di tasik mana-mana, di tempat air terjun mana, comel. Jadi kita buat dalam kawasan rumah kita contohnya. Hak benda kita terlintas. Tapi di akhirat kelak, nikmat tu benda yang tak pernah terlintas manusia. Seramai-ramai manusia ni tak ada seorang pun hak terlintas dia boleh tengok nikmat tersebut atas dunia, tak ada. Maknanya terlalu agung, terlalu indahnya, terlalu besarnya nikmat yang Allah Ta'ala sedia kepada kita manusia. Jadi asasnya supaya kita tidak lalai, kita tidak ralik dengan dunia. Ayat seterusnya yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kamu tahu sebenarnya, dan kamu akan tahu dengan ilmu yang sebenar. Ilmu yang bawa pada keyakinan. Ilmal yaqin. Sebagaimana kita belajar, dia ada 3 tahap tentang al-yaqin.
Satu, ilmu yakin kita kata. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, haqqul yakin. Ilmu yakin ni, kalau lau ta'lamuna ilmal yakin. Ilmu yakin ni, dia keyakinan terhadap suatu perkara tu, maknanya dunia ni kekal ke tak kekal ke, asasnya berdasar kepada ilmu yang ada pada kita. Ilmu ia bawa kepada kefahaman, dan daripada kefahaman tu dia menghasilkan satu natijah keyakinan. Orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar, dengan ilmu yang diperolehi, termasuk daripada ilmu yang ambil daripada sumber yang asli daripada Quran, dia yakin betul dunia ni tidak kekal. Yang kekal adalah akhirat. Dan semua amalan kita, aktiviti harian kita ni akan disoal, akan dihisap oleh Allah SWT di akhirat. Jadi dia ada satu ilmu yakin. Ainul yakin ni apabila dia tengok mati, sama ada masa nak mati tu Allah Ta'ala tunjuk, ataupun masa dia kubur, ataupun masa di akhirat. Dia tengok hakikat sebenar. Hakul yakin, apabila dia dapat rasai, dia diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk merasai nikmat dalam syurga. Hakul yakin. Ataupun secara mudah kita beri contoh, macam kita orang Islam ni, antara rukun Islam adalah mengerjakan ibadat haji. Ya, kalau orang duduk Mekah, dia boleh tengok dengan mudah lah, ada Kaabah. Yang kita sekarang ni, sebab zaman sekarang ni zaman teknologi. Kalau kita kata 100 tahun dulu, macam mana? 1000 tahun dulu, tak ada teknologi, orang melalui ilmu je, orang tahu bahawasanya Kaabah ni ada. Yang kita semaya pun, kita hadap Kaabah. Tapi tengok nampak ke tak pernah nampak. Tapi dengan ilmu yang kita belajar, kita tahu ada Kaabah. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita, siapa daripada ilmu yakin kepada ainul yakin. Ainul yakin ni, kalau teknologi sekarang ni, walaupun kita tak pergi lagi, tapi kita tengok dalam gambar, kita tengok dalam video, kita tengok dalam TV, ada betul Kaabah. Orang duduk tawaf mengelilingi Kaabah. Itu dah siapa tahap ainul yakin. Hakul yakin ni apabila kita betul-betul duduk depan Kaabah. Kita tengok sendiri. Kita pergi buat umrah, kita pergi buat haji, itu betul-betul hakul yakin. Jadi Allah Ta'ala di sudut keyakinan dalam ayat ni, dia bermula dengan tertib yang pertama. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Nak cerita kepada kita tentang dari satu sudut pentingnya nak sampai tahap keyakinan ni, dia mesti berasas kepada ilmu. Kita nak kenal Allah, mesti melalui ilmu. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan kalau kita tengok semua dakwah, ajaran, risalah yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan anbiya, para rasul termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dia bawa benda asas yang sama, iaitu mengesahkan Allah SWT dan mengabdikan diri kepada Allah, dan sama sekali tak boleh bersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas dasar ilmu penting. Sebagaimana Kaabah tadi, yakin dengan ilmu yang ada pada kita, yakin bahawasanya Kaabah ni ada. Dan yakin juga sebenarnya penting ni, dia juga berkait dengan kematian. Sehingga al-maut ni kadang-kadang dipanggil al-yakin. Apabila seorang itu mati, maknanya dia menemui keyakinan. Keyakinan sebenar adalah kematian. Duduk atas dunia, semua manusia, semua makhluk akan mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam surah Al-Haqqah, dan surah Al-Haqqah ayat yang ke-51, Allah Ta'ala nak cerita tentang antara benda yang berkait dengan keyakinan, berkait dengan kebenaran adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah benar dan dia merupakan satu keyakinan. Wa innahu lahaqqul yaqin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Sesungguhnya Quran ni adalah kebenaran yang meyakinkan. Jadi kita yakin ke dengan Al-Quran. Kalau kita tidak yakin, maknanya keyakinan kita ni tak sampai tahap sebagaimana disebut. Ilmu yakin pun tak sampai, ainul yakin pun tak sampai, apatah lagi hakul yakin. Dan Quran ni, martabat dia, tahap dia, keyakinan tu keyakinan yang betul-betul.
Mana keyakinan yang ikhlas sepenuhnya. Keyakinan kita. Mana kalaulah benda tu ada dalam satu kawasan, kalau contohnya kalau air dalam gelas, air tu penuh. Begitu juga dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita ni, kita kena letak keyakinan tu tanpa syak, tanpa ragu. Sebab itulah ayat Quran awal-awal lagi sebut Alif Lam Mim, Zalikal Kitab La Raiba Fih. Kitab ni, Quran ni, mula-mula sekali tak boleh ada syak wasangka. Tak boleh ada sikit pun keraguan. Kita kena terima sepenuh. Semua sekali ayat Quran. 9,000 lebih sebutir ayat Quran ni, start daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, semua sekali benar. Semua sekali sesuatu yang meyakinkan. Kerana dia mari daripada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala ni nak jaga Quran, dia sendiri kata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bukan setakat kita jaga Quran. Allah Ta'ala sendiri, dia jaga Quran. Dengan cara, dia bagi ilham antaranya kepada orang-orang mukmin, orang Islam ni, antaranya melalui penulisan. Semenjak dulu sampai ke sekarang ni. Kita baca sejarah macam mana penulisan Al-Quran, sampai sekarang ni pun ada orang ya, keseluruhan kehidupan dia, dia abdikan diri dia dengan penulisan Al-Quran. Dia tulis Al-Quran. Dia boleh tulis daripada awal sampai ke akhir. Dan dia rasa bersyukur kepada Allah SWT. Berbangga kerana kehidupan dia dianugerahkan menulis ayat-ayat suci Al-Quran. Sampai tahap tu. Dan sekarang ni orang boleh guna teknologi moden. Macam-macam daripada kilang percetakan yang tulis Al-Quran. Dengan penampilan yang menarik. Tulisan dengan khoknya, dengan tulisannya, dengan maknanya, dengan tafsirannya. Jadi nak jaga tu sehingga manusia ni tak ada alasan. Kenapa dia tak belajar Al-Quran? Kenapa dia tak boleh baca Quran? Sedangkan Quran ni adalah wahyu Allah SWT. Quran ni adalah mau'izah, pengajaran. Quran ni adalah ilmu. Quran ni adalah panduan. Quran ni adalah penawar kepada tubuh kita, kepada jiwa kita. Sebab apa kita tidak cakna pada Quran? Orang yang tidak cakna pada Quran, orang yang tak boleh baca Quran, orang yang tidak faham makna Quran, tidak beramal dengan Quran, sebenarnya alhaakum. Orang yang dilekakan, orang yang dilalai, orang yang bermegah kerana fikir hal dunia saja. Termasuk dari bulan Ramadan kadang-kadang. Ramadan tu, start lepas sahur tu fikir dah kita nak makan apa. Tabiat semua orang fikir, hamba pun fikir gitu juga. Tapi kalau sepanjang masa kita nak fikir hari ni nak makan ni, esok nak makan ni, lusa nak order ni, apa semua sekali. Jadi, mana hikmat sebenar Allah Ta'ala cipta Ramadan? Sebab itulah orang kata kadang-kadang kita ni, kerana sebenarnya walaupun duduk dalam keadaan situasi yang sukar, COVID ni, tapi tetap kita boleh hidup, tetap kita boleh makan. Hatta dalam bulan Ramadan pun, kita boleh makan. Apabila masa buka contohnya. Tapi kalau fikir hal makan saja, dia akan terbawa-bawa dalam kehidupan kita. Kita nak makan tu, kita nak cuba ni menyebabkan kita perlu pada duit. Nak banyak duit tu menyebabkan kita lupa pada halal haram. Lupa kepada benda ni, syubhah ke tak syubhah. Dan kadang-kadang orang apabila nak buat ibadat pun, hatta nak pergi Mekah pun, nak buat umrah contohnya, kadang-kadang sebab dia pergi umrah tu kerana dia teringat masa pergi umrah sebelum ni, dia makan di restoran ni, makan makanan Arab ni, sedap apa semua sekali. Jadi, Allah Ta'ala beri peluang kepada dia dengan harta kekayaan contohnya, dia boleh pergi Mekah setiap tahun. Apa pun semuanya, dia berakhir dengan niat kita lah. Atas seseorang. Tak ada orang tahu. Tapi kita boleh tahu ni kadang-kadang orang cerita. Dia cerita tanpa dia sedar. Dia pergi tahun ni umrah ni kerana dia teringat sangat nak makan. Jadi, boleh melalaikan. Jadi, terserah pada kita masing-masing lah. Jadi, apabila sebut hakul yakin ni, Quran ni, dia tahap dia hakul yakin. Mana keyakinan tu kena sepenuh tanpa ada ragu sikit-sikit. Sikit pun tak boleh ragu. Jadi, mana bukti kita tidak ragu? Antara buktinya, kita kena baca sesuai ayat Quran.
Start daripada surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas. Dan peluang di bulan Ramadan lah antara peluang terbaik sebenarnya untuk kita hidup bersama Quran. Orang panggil nata'amal ma'al Quran. Kita berkomunikasi, kita berinteraksi dengan Quran. Itu penting. Jadi yakin ni dia berkait satunya dengan ilmu. Ilmu yang boleh menghasilkan satu natijah. Kita berpegang betul-betul. Kalau ilmu tu berkait dengan A, antara A dengan B hok mana, kita kata A. Maknanya A 100% kita berpegang. Itu yakin. Dan yakin juga dia berkait dengan kesan. Kesan daripada keyakinan inilah dia boleh melahirkan ketenangan, tamakninah, ketenteraman dalam kehidupan kita, dalam hati sanubari kita. Dan iman kita tu sendiri. Kita boleh merasai halawah al-iman tu, kemanisan iman tu apabila keyakinan kita sampai ke tahap hakul yakin sebenarnya. Jadi siapa dia boleh, maknanya pakat tanya diri kita masing-masing lah. Hamba cuba cara hamba, adik kakak cuba cara adik kakak. Ya pentingnya biar kita boleh keimanan ni satu keyakinan yang betul-betul. Termasuk keyakinan kita tentang kehidupan dunia ni akan berakhir dengan kematian dan akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada hadis disebut, walaupun ada kata hadis ni dhaif ataupun kata-kata ni adalah lahir daripada Abdullah bin Mas'ud, tetapi dia comel. Di sudut doa, innallaha ta'ala biqistihi wa adlihi ja'ala ruh wal farah fir ridha wal yaqin. Allah Ta'ala ni dengan keadilan dia, dan keadilan tu nampak sebenarnya. Biqistihi ni adil juga, tapi adil yang kalau al-adl tadi dia lebih kepada asas keadilan tu yang Allah Ta'ala minta supaya manusia ni hidup dia mesti adil pada diri dia, pada orang lain. Al-Qist juga memberi adil, tapi lebih kepada nampak keadilan tu. Seseorang tu adil dengan, contohnya dengan anak-anak dia. Pemerintah ni adil dengan rakyat dia. Contohnya, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira keturunan, tanpa mengira aliran pemikiran lah apa semua sekali. Apabila dia jadi pemerintah bagi sebuah negeri, sebuah negara, semua pemerintah ni diminta supaya adil. Jadi Al-Qist tu nampak sehingga orang boleh sebut, memang betul adil. Jadi Allah Ta'ala ni dengan keadilan dia yang benar-benar, dia menjadikan ar-ruh wal farah. Ar-ruh wal farah ni kita boleh sebut as-surur wa rahatin nafs. Kegembiraan seseorang dalam hati dan rasa tenang. Macam mana manusia boleh rasa gembira, rasa keyakinan, dia boleh menghasilkan ketenangan? Dia ada fir ridha wal yaqin. Satu, apabila seorang tu ada dalam pemikiran dia, dalam kehidupan dia, dia redha. Ini penting sifat redha wal yaqin. Dan dia yakin betul-betul. Kalau dia yakin dengan Islam, maknanya dia berpegang betul-betul dengan Islam. Yakin bahawasanya kehidupan ni adalah sementara, maka kehidupan dunia pun dia urus sebagai dunia sementara lah. Macam orang yang mengembara, orang musafir. Daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Kota Baru, nak pergi ke Johor Bahru, nak pergi ke Alustar contohnya. Jadi musafir dia tu, dia pergi tempat mana-mana dia pergi pun hanya musafir. Dia akan kembali kepada tempat asal dia. Begitu juga kita ni, kita kena anggap kehidupan kita dunia ni adalah macam musafir. Mana duduk atas dunia ni, hebat secara mana, seronok secara mana pun, dia berakhir dengan kematian. Kematian tu menuju kita ke alam yang kekal abadi. Kamu ingat apabila sebut ar-ruh wal farah ni, dalam Quran, amba tak ingat apa pun yang penting, sebab itu berkait dengan ada pernah sekali masa amba pergi umrah, sepatutnya almarhum ayahanda Tok Guru pergi, tapi kerana saat-saat akhir dia sibuk, jadi dia minta amba yang ganti tempat dia pergi sekali dengan bonda. Jadi pernah sekali tu dia kata apabila sampai Mekah, cari satu kitab Farauhun
wa raihan. Dia kata kitab farahun wa raihan. Jadi hamba pada masa tu, hamba pun tak tahu ada ke tak betul, ada ke tak kitab tu, ataupun hamba sendiri tidak tahu. Jadi masa pergi Mekah, dia tanya jugalah. Pergi maktabah tu, pergi perpustakaan ni tanya ada ke kitab. Hak mana maktabah, perpustakaan, kedai buku hamba pergi tu semua kata tak ada. Jadi apabila balik, hamba bagi tahulah, hamba cari kitab tak ada. Dia senyum je. Jadi adakah betul kitab tu ada, ataupun maksud kita ni apabila kita pergi tempat yang mulia macam umrah contohnya, siapakah habis tenaga dia, masa kita, duit, harta benda, jadi gapo dia kita nak sebenarnya. Jadi farahun wa raihan ni sebenarnya ada dalam ayat dalam surah Ar-Rahman ataupun Al-Waqi'ah, hamba lupa. Farahun wa raihan. Jadi apabila baca ni teringat balik. Kita nak cari sebenarnya termasuk pergi umrah ni buat apa? Orang sanggup pergi haji ni buat apa? Akhirnya orang nak ketenangan. Orang nak rasa dia dengan Allah Ta'ala ni rasa dekat. Itu maksud ar-ruh. Jadi ar-ruh wal farah ni ada dalam ar-ridha wal yaqin. Jadi ayat ni sebut tentang keyakinan. Jadi benda tu kita kena usaha supaya ada dalam hati kita. Baik, ayat yang kena la tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim ni maknanya antara keyakinan juga kamu akan tahu, kamu akan tengok neraka jahim ni dengan mata lendirmu sendiri. Terutamanya bila masuk kubur lah. Masuk kubur tu Allah Ta'ala dah tunjuk dah lorong kita tu macam mana. Lorong orang beriman macam mana. Nampak dah ini kesudahan dia. Lorong orang beriman macam mana. Lorong orang maksiat, lorong orang mungkar macam mana. Semuanya nampak. Dalam surah Maryam, surah Maryam ayat yang ke-71. Allah Ta'ala cerita wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua orang termasuk orang kufur kepada Allah ni, semua dia akan dibawa oleh Allah Ta'ala, didatangkan oleh Allah, sampai juga pada dia ni, sampai ke akhirat. Thumma nunajjil ladhina taqaw, dan Allah Ta'ala akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Wa nadharu zalimina fiha jithiyah. Adapun orang yang zalim ni, Allah Ta'ala kata kami akan biarkan. Maknanya kalau dia betul-betul tak nak terima hidayah Allah Ta'ala, selepas dia beri inzar, selepas dia beri peringatan, maka Allah Ta'ala akan biarlah kalau dia nak pilih jalan dia dengan kekufuran, dengan maksiat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 119 disebut, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami utus kamu wahai Muhammad. Tujuan apa dia? Utus ni dengan kebenaran. Dengan kebenaran, dengan hak yang sebenar. Tujuannya basyiran wa nadhira. Satu, nak memberi berita gembira. Kalau mu taat kepada Allah, kesudahannya mu akan mendapat nikmat Allah. Wa nadhiran, beri peringatan. Kalau kamu duduk atas dunia ni tak ikut perintah Allah, kamu akan menerima azab daripada Allah SWT. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ada kalimah al-jahim. La tarawunnal jahim. Maknanya jahim ni satu neraka yang memang ada. Artinya kalau Nabi SAW tugas dia untuk basyiran wa nadhira. Jadi selepas pada tu sesalah tanggungjawab. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau tak terima, tidaklah kita bertanggungjawab. Sebab itulah masa kita duduk atas dunia sekarang ni, Allah Ta'ala masih beri peluang. Yang pertama, kita sendiri kena pastikan dengan ilmu pencarian yang ada pada kita, biar kita betul-betul yakin kita berada di kebenaran, dan memang benar ni apabila kita berada dengan Islam lah. Alhamdulillah, kalau kita ada masuk dalam golongan orang Islam, kita kena bersyukur banyak-banyak, dan kita kena jaga tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, dan kita kena berusaha untuk sebarkan ilmu, sebarkan tentang keindahan Islam ni, termasuk juga kepada orang Islam yang Islam di sudut keturunan tapi tidak di sudut kata-kata dan amalan dia. Maknanya termasuk diri kita sendiri, kita kena muhasabah, supaya biarlah semua orang Islam ni akhirnya kembali kepada Allah SWT.
kembali kepada ilmu yang sebenar yang bawa pada keyakinan dan berusaha untuk menjauhkan diri daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-51 disebut walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, orang yang menentang Allah, menentang Islam ni tak ke mana. Siapa ke siapa tahap dia sendiri akan mati berjumpa dengan Allah. Ulaika ashabul jahim. Mereka ni adalah penghuni neraka jahim. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-91 disebut wa burrizatil jahimu lil ghawin. Neraka jahim ni akan ditunjukkan kepada orang yang sesat. Dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-36 disebut wa burrizatil jahimu liman yara. Akan diperlihatkan neraka jahim ni kepada orang yang Allah Taala nak perlihatkan. Dalam surah At-Takwir ayat yang ke-12 wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim ni dinyalakan apinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. Ayat yang ke-7, thumma la tarawunnaha ainal yaqin, dan kamu akan tengok betul-betul ainal yaqin, dengan matamu sendiri, ataupun maksud ainal yaqin ni adalah ain dalam hati kita. Makna dengan ilmu, dengan keyakinan, sehingga boleh melahirkan satu keyakinan betul-betul bahawasanya neraka ni memang ada. Al-Jahim ni memang ada. Al-Maut tu memang ada. Itu ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan ayat yang terakhir daripada surah At-Takasur ni, dan semua nikmat ni yang kita rasa ini semua akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok macam mana ayat terakhir ni dia ada kaitan rapat antara nikmat dengan ayat pertama ataupun keseluruhan surah At-Takasur ni. At-Takasur dimula dengan Alhaakum. Manusia jadi lalai, manusia jadi leka, manusia jadi sombong kerana apa? Kerana antara faktornya nikmat. Nikmat pelbagai yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia ni, kalau manusia lupa bahawasanya nikmat tu semuanya mari daripada Allah SWT. Sebab itulah kita sebut ayat wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak bilang sesuatu nikmat Allah Ta'ala memang tidak terbilang. Fama bikum min ni'matin faminallah. Semua sekali nikmat yang kita rasai ni, nikmat pelbagai apa dia? Al-amn, as-sihhah, nikmatul faragh, syiba'al butun, baridus syarab, zilal al-masakin. Semua sekali nikmat berkait dengan kita rasa aman hidup atas dunia. Contohnya, kalau ada rasa keamanan dalam dunia, ni nikmat. Nikmat ni mari daripada Allah. Kita hanya berusaha. Tetapi yang memberi nikmat keamanan yang sebenar adalah daripada Allah SWT. Nikmat kesihatan. Nikmat masa yang terlalu banyak. Walaupun kita kata tak ada masa, 24 jam tak ada. Tapi sebenarnya, kalau kita perhati betul-betul, urus betul-betul, 24 jam sehari tu memang padat lah. Cuma rasa cepat tu sebab memanglah dunia ni. Sebab kita menuju pada akhirat tu. Lagi lama kita di atas dunia, lagi cepat lah sebab kita nak menunggu kematian kita tu. Nikmat perut kita ni penuh semua. Walaupun di bulan Ramadan sekalipun. Walaupun kita tidak makan daripada subuh sampai maghrib, tapi start daripada maghrib sampai ke sebelum subuh tu, masa-masa mana pun kita boleh makan. Dengan macam jenis. Jadi perut kita ni penuh semua. Itu juga nikmat daripada Allah. Nikmat minuman. Air kosong ke, air sejuk ke, air manis ke, air tawar ke, dengan jus yang pelbagai-bagai ni, semua sekali nikmat daripada Allah Ta'ala. Nikmat zilal al-masakin. Nikmat kita boleh berteduh. Berteduh bawah bayangan pokok ke, berteduh bawah wakah ke, berteduh dalam rumah kita ke, berteduh dalam istana ke, semua nikmat daripada Allah Ta'ala. Nikmat i'tidal al-khalq. Nikmat penciptaan Allah terhadap diri kita ni. Tubuh kita ni sempurna dan tidak ada seorang pun di kalangan kita manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai ke zaman kita ni dia mengadu tentang masih ada kekurangan dalam fizikal tubuh kita, tak ada. Comelnya penciptaan Allah. Ini juga merupakan satu nikmat. Lazatun naum.
nikmat tidur. Kadang-kadang kita tidur berjam-jam, tak sedar pun. Sedar-sedar dalam keadaan tubuh kita segar apa semua sekali. Ini juga merupakan satu nikmat. Dan betapa dunia sekarang ni, antara penyakit baru adalah penyakit tak boleh tidur. Zaman dulu pun ada juga. Cuma zaman sekarang ni semakin ketara. Penyakit tak boleh tidur. Artinya tidur merupakan satu nikmat semua sekali. Ini semua akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara mudahnya nikmat ni hak kita guna. Hak kita rasa seronok dengan dia, besar ke kecil semua dikira nikmat belaka. Dan pernah apabila baca ayat ni Nabi baca ayat ni, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, semua nikmat akan disoal. Sayyidina Umar tanya, nikmat macam mana? Sedangkan kita ni ada harta benda, ada emas, ada perak, semua kita infak fi sabilillah. Jadi nikmat apa lagi yang akan disoal? Maknanya Sayyidina Umar fikir semua benda yang ada pada dia, contohnya dia dah bagi di jalan Allah SWT. Jadi dalam satu hadis disebut akan disoal ni, Rasulullah jawab, hatta zilalul masakin, tempat kita berteduh. Walaupun mungkin dalam fil akhbiyah, dalam kemah ke, bawah pokok ke, tempat kita berteduh, makna tempat kita berehat lah. Walaupun tempat kita berehat tu benda biasa, rumah-rumah buruk apa, semua sekali itu merupakan nikmat dan akan disoal oleh Allah. Tempat tinggal kita yang boleh menjagakan kita daripada panas, ataupun daripada sejuk, dan air ma'ul barid, al-ma'ul barid, air sejuk, air kosong saja. Mana kadang-kadang kebanyakan tempat kita pergi makan restoran pun tak kena bayar air sejuk ni. Hak tu pun semua kena tanya, merupakan nikmat dan akan disoal oleh Allah SWT. Jadi macam mana kalau setara nikmat biasa pun akan disoal, macam mana dengan nikmat yang kita telah kecapi dan sedang kita capi sehingga saat ini. Jadi itu semua merupakan pengajaran dan ayat-ayat yang kita boleh tadabbur, terutamanya di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita semua mendapat rahmat, mendapat nikmat taqwa, nikmat iman, nikmat taat, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan hasil daripada keyakinan kita dan redha kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.